Ini adalah teori tentang Luffy menjelang umurnya 20 tahun. Atas alasan apapun, kita masih belum ketahui angka 20 ataupun 20 tahun ini dilihat sangat signifikan kepada Ichiro Oda. Bahkan kita semua setuju kalau angka tersebut juga merupakan usia siri One Piece sendiri, iaitu 23 tahun. Kita telah menyaksikan sepanjang 20 tahun ini beberapa malapetaka besar telah berlaku dalam alur cerita siri ini. The most immediate example adalah Kozuki Toki dan ramalan Kozuki Oden, tapi aku akan sentuh pasal itu kejap lagi. Kalau kita kembali menyelusuri chapter 958, iaitu apabila Roger Pirate berlabuh di pulau misteri yang bernama Laugh-Tale. Selepas mereka berjaya mengungkap kebenaran dunia One Piece, Lord Oden dilihat sangat gembira kerana dalam ucapannya, dia tak pernah tahu atau tak faham kenapa Wano perlu mengamalkan dasar menutup pintu kepada dunia luar. Dan dia berjanji yang suatu hari nanti dia akan laksanakan seperti apa yang diimajinasikannya menjadi realiti. Dengan bantuan daripada pengikutnya yang boleh dipercayai, cita-citanya untuk membuka negara Wano akan tercapai dalam masa 20 tahun akan datang. Dan sebagaimana kita tahu, ikrar ini sehingga sekarang masih belum lagi dikota dan berada dalam rangka pelaksanaannya. Cuma apa yang menjadi tanda tanya, dari mana datangnya ramalan 20 tahun ini? Kenapa bukan 10 tahun? Kenapa bukan 30 tahun? Jadi pada teori aku, bersama-sama dengan peninggalan hartanya, Joy Boy juga meninggalkan surat, suatu mesej kekal yang dicoretkan di atas batu Poneglyph. Perkara ini mungkin dapat dibuktikan apabila Oden menulis rahsia tersebut dalam buku lognya tentang rahsia Void Century, maksud sebenar Will of D, dan rahsia sebenar senjata pemusnah iaitu The Ancient Weapon. Oden dalam pelayarannya telah mempelajari yang Wano suatu ketika dahulu mempunyai hubungan dengan dunia luar, tapi yang sangat arif dan berpengetahuan tentang rahsia dunia One Piece ini adalah tidak lain dan tidak bukan iaitu Pirate King sendiri, Goldie Roger. Keinginannya, impiannya adalah untuk lahir di era yang sama dengan era Joy Boy. Impiannya ini, kerinduannya ini, setelah menyedari yang dia tak mampu untuk berbuat apa-apa dalam tahun di mana dia berada pada ketika itu, membawa kita kepada apa yang bakal berlaku selepas itu, iaitu kata-katanya pada relik yang mereka terlalu awal, dan minatnya untuk mengetahui siapa yang bakal membongkarkan rahsia One Piece, iaitu One Piece yang sebenar. Jadi kita nampak kat sini yang apapun penemuan yang dijumpai Roger hanyalah sebahagian daripada jawapan akhir maksud sebenar harta Joy Boy, dan memerlukan penantian sedikit masa lagi sehinggalah ianya akan didedahkan kepada dunia. Roger menyedari yang betapa awalnya kedatangannya apabila dia mendengar suara ramalan dari dalam lautan. The Sea King sendiri meramalkan yang raja mereka akan lahir dari lautan yang jauh dari situ, iaitu setelah dua kuasa besar akhirnya bersatu, kelahiran seorang budak yang akan mengatasi bahkan Roger sendiri, yang akan membuat ikan paus pun bahkan bergembira, bahkan mungkin akan mengembalikan keceriaan ataupun joy kepada seluruh dunia. Bercakap tentang Joy Boy adalah sosok yang sangat relevan dengan Void Century yang memainkan watak yang penting dalam sejarah Pulau Fishman. Dia pertama kali disebutkan semasa Robin membaca Poneglyph Ryugu. Semasa di Sea Forest, Joy Boy telah berjanji untuk mengangkat semula bahtera Nuh dengan bantuan Poseidon, tapi dia telah mengingkari janjinya kepada Pulau Fishman. Kemudiannya penduduk Fishman Island pula berjanji untuk memelihara keselamatan bahtera Nuh sehingga datang suatu masa Poneglyph yang dibaca oleh Nico Robin mengandungi surat permohonan maaf kepada Poseidon kerana tidak menepati janjinya. Tapi batu bersurat Poneglyph itu dicipta oleh keluarga Kozuki 800 tahun dahulu. Mungkin Joy Boy telah hidup untuk satu tempoh masa yang lama. Adakah dia masih hidup? Benarkah yang dia dah mati? Atau dia hanya menghilang? Ichiro Oda banyak mengaitkan siri One Piece ini dengan cerita dongeng, cerita legenda dan mitologi dari pelbagai budaya mahupun agama. Aku tak akan bahaskan kat sini, cuma aku nak create tanda tanya kat sini, iaitu 800 tahun bahtera Nuh. Umur Nabi Nuh adalah 1000 tahun menurut riwayat hadis. Any connection? Anyway, apabila masa yang dijanjikan itu tiba, Joy Boy diramalkan akan muncul semula. Cuma maksud sebenar ramalan itu masih tidak diketahui. Pada hari eksekusi, semasa Oden menderita hukuman direbus hidup-hidup selama 1 jam, Oden telah menerangkan kepada pengikutnya, dan mungkin suaranya jelas didengari juga oleh penonton yang hadir, sebab utama kenapa Wano telah dipencilkan daripada dunia, iaitu kerana satu titik hitam yang menjadi punca sehinggalah ke hari ini. Oden memberitahu mereka, pada satu masa dahulu, mereka yang menutup negara Wano dari dunia luar adalah members dari Kozuki Clan. Ianya adalah untuk melindungi Wano dari suatu kuasa, iaitu kuasa yang perkasa, kuasa yang besar. Negara Wano mengetahui dan menyedari dunia sedang
menunggu satu sosok manusia, dan apabila sosok itu tiba merentasi 800 tahun masa dahulu, kita sebagai rakyat negara ini perlu bersedia untuk menyambut dan menyokong kedatangannya. Selepas kata-katanya, permintaan terakhir Oden kepada pengikutnya yang taat dan sudah tentu rakyat dari negara Wano menjadikan mereka taat kepada matlamat Oden, iaitu untuk membuka sempadan Wano dan untuk menjadikan impian Oden sebagai satu kenyataan dan untuk mewarisi impiannya. Selepas membantu The Scabbard untuk melarikan diri, Oden menenung mata Kaido dengan tajam dan beritahu kepada si pengecut itu bahawa dia tak peduli walaupun Kaido melupainya, kerana rohnya akan terus hidup. Binalah kekuatanmu, kerana akulah sebuah cerita yang akan menemani sakemu. Akulah Oden and I was born to boil. Chapter 972 tamat apabila Toki sedang membaca surat nukilan dari Oden yang memberitahu kepadanya tentang apa yang bakal berlaku 20 tahun akan datang. Dan Oden juga bagi tahu yang kalau dia tak berjaya tewaskan Kaido, tiada siapa pada masa itu akan mampu kalahkan Kaido. Dalam masa 20 tahun lebih lagi, satu peperangan besar yang mampu mengasingkan lautan akan tercetus. Dalam maksud lainnya, dalam 20 tahun akan datang, satu watak protagonis dalam peperangan besar itu akan muncul dalam New World. Merekalah yang bakal mengalahkan Kaido. Satu musim sejuk yang panjang mulai terasa. Surat Oden disimpulkan dengan sebuah permintaan kepada cintanya yang dijumpai di lautan yang membuatkan dia terus berpegang pada janjinya, iaitu Lady Toki. Dan Lady Toki menggunakan kuasanya sehinggalah menjelang kematiannya untuk melihat masa hadapan ini. Sebagaimana yang kita tahu, Toki tidak lagi mempunyai keinginan untuk merentasi masa hadapan. Akhirnya setelah merentasi masa demi masa for the past 800 years, dia telah menjumpai tempat di mana dia dapat berehat. Harus diingat masa Toki bagi tahu kepada Oden dalam hatinya dan mengisyaratkan kepada pembaca manga, take a good look Oden, 20 tahun akan datang. Entah macam mana, Oden pun nampak macam dia perasan Toki juga teringin nak tengok that famous day apabila dunia dijungkir balikkan. And of course, Toki mengaku yang dia telah travel merentasi masa dengan harapan dapat tiba ke masa hadapan yang lebih mudah, dan segalanya telah berubah menurut apa yang dibayangkannya. Namun perubahan bukanlah dibawa oleh angin, tanpa pergerakan, tanpa usaha, tanpa will untuk membawa perubahan di masa hadapan, maka tidak akan ada perubahan. Dan tak hairanlah ramalan Toki yang mengandungi kata-kata ini, seolah-olah dia dapat merasai, malah melihat tamatnya tahun, abad mahupun kurun kegelapan. Kamu wahai bulan yang hanya mengenal fajar, semoga impianmu tercapai dan 9 bayanganmu akan mengambil malam 20 tahun itu menuju fajar yang bergemerlapan dan berkilauan. Melihat kematian Oden yang menghembuskan nafas akhirnya dengan senyuman, mengingatkan kita dengan pembawa nama D, Gold D. Roger. Begitu juga dengan kawannya, mantan Kapten Oden, Edward Newgate. Kematian Roger dan Whitebeard meniupkan semangat seluruh dunia One Piece. Kata-kata terakhir mereka sangat ikonik, bukan hanya emosi yang dirasai saat kematian mereka, bahkan kerana pengetahuan mereka tentang harta karun legenda sebelum eksekusinya. Pada permulaan cerita siri One Piece, kita belajar sesuatu dari situ, kekayaan, kemasyhuran dan kekuasaan. Satu masa dahulu ada seorang yang memiliki kesemuanya yang ada di dunia ini. Kata-kata di ambang kematiannya memacu ramai orang ke lautan. Hartaku, kalau kamu semua inginkan, kamu semua boleh ambil. Carilah, aku tinggalkan semuanya di situ dalam One Piece. Dan kemudian The Great Pirate Age begin. Kemudian kata-kata terakhir Whitebeard yang mana sangat gembira dengan kehidupannya kerana mempunyai anak-anak dan keluarga yang sanggup bertarung di sisinya. Bukan kau orang yang Roger tunggu selama ini, paling kurang pun bukan kau wahai Teach. Akan ada yang mewarisi semangat Roger. Satu hari nanti akan ada yang menggalas keinginan Ace. Selagi mana garis keturunan itu bertahan, semarak api mereka tidak akan pernah terpadam. Dah bertahun-tahun semangat ini sudah diperturunkan kepada banyak generasi, dan satu hari nanti seorang lelaki akan muncul bagi mencabar dunia ini. Sengoku, kamu semua takut akan tercetusnya peperangan besar yang suatu hari nanti akan datang, yang melibatkan seluruh dunia. Walaupun perkara ini tak ada kena-mengena dengan aku, apabila orang itu akhirnya jumpa harta karun legenda itu, dunia akan dijuntai balikkan atas ke bawah, dan ya, harta itu akan dijumpai. One Piece itu benar-benar wujud. Selepas kematian Whitebeard, telah diadakan pengebumiannya dan Ace, Luffy telah kembali ke Marineford. Peristiwa ini telah menjadi viral dalam surat khabar dan meniti dari bibir ke bibir penduduk dunia One Piece yang mengatakan Luffy masih hidup. Luffy kemudiannya pergi ke plaza seorang diri dan membunyikan Ox Bell 16 kali, mencampak sejambak bunga ke dalam runtuhan, dan kemudian merendahkan kepalanya sambil sunyi berdoa. Walaupun mesej sebenar adalah untuk menyampaikan 3D2Y kepada krunya untuk berjumpa 2 tahun akan datang dan bukan 3 hari, tapi kebanyakan orang mentafsirkannya dengan maksud yang berbeza-beza. Dan aku percaya interpretasi ini ada
kaitan dengan ramalan kedatangan semula Joy Boy. Begitu juga dengan peperangan terakhir yang terbesar yang telah diramalkan. Lieutenant Komandan Brand New dari Marine menganggap Luffy membunyikan Ox Bell itu adalah bagi memperingati kematian abangnya dan Whitebeard. Begitu juga dengan pahlawan-pahlawan yang telah kehilangan nyawa mereka di sini. Tapi apa yang dilihat, nampaknya maksud sebenar loceng itu dibunyikan adalah pengisytiharan perang. Di sisi lain pula, Killer dan Kid memaklumkan kita bunyi loceng itu menandakan berakhirnya 1 tahun dan bermula 1 tahun lagi. Dibunyikan 8 kali sebagai tanda berterima kasih pada tahun sebelumnya dan 8 kali sebagai ucapan selamat datang kepada tahun baru. Tapi ia juga boleh diinterpretasikan sebagai telah berakhirnya satu era dan bermulanya era baru, berakhirnya zaman Whitebeard dan bermulanya zaman Monkey D. Luffy. Berbalik kepada ucapan terakhir Oden, kita nampak yang ucapannya menarik minat Kaido kerana selepas 20 tahun kemudian, Kaido bukan sahaja membuat pengumuman keinginan dia untuk mati, bahkan pengisytiharan untuk menyemarakkan peperangan terbesar, peperangan yang belum pernah dilihat oleh dunia. Orang yang mempunyai kesamaan keinginan seperti Kaido, keinginan untuk berperang dalam chapter 0, yang mana material canon by the way, Shiki the Golden Lion telah berjaya meloloskan diri dari Impel Down dan berjumpa Whitebeard, menyatakan yang dia akan bersembunyi untuk seketika dan akan kemudian kembali lagi bagi menunjukkan dunia yang lembik dan lemah ini keganasan sebenar yang dimaksudkan zaman Lanun, yang kononnya pemula-pemula Lanun mendakwa bahawa mereka mewarisi kewibawaan Roger dengan mengobarkan peperangan terbesar yang ditunggu-tunggu selama 20 tahun ini. Pada 24 tahun dahulu, Dragon dilihat tampil menyaksikan eksekusi Roger. Kemudian lepas itu, antara 24 hingga 19 tahun lalu, dia menjadi revolutionary dan membentuk tenteranya dengan matlamat menentang world government, iaitu suatu kuasa besar yang Oden maksudkan dan berkemungkinan menjadi punca penutupan negara Wano. Setelah masa berlalu, cita-cita dan ideal Dragon perlahan-lahan merusup masuk ke seluruh dunia dan negara ke negara satu persatu. Negara-negara perlahan-lahan menyokongnya, menyebabkan banyak negara tumbang dan mengikut ideologi Dragon sehingga akhirnya Dragon dikenali sebagai the world worst criminal. Pada umurnya 36 tahun, iaitu 19 tahun sebelum bermulanya siri One Piece ini, Dragon dan seorang wanita yang tidak dikenali telah melahirkan anak, Monkey D. Luffy, yang ditinggalkan untuk dibesarkan oleh ayahnya, Monkey D. Garp, di East Blue. Dragon mungkin pertama kalinya melihat anaknya setelah 19 tahun di Log Town, bandar di mana Roger meninggal dunia. Kita lihat di mana dia mengingat semula kata-kata Pirate King itu. Inilah antara perkara-perkara yang tak boleh dihalang: inherited will, the destiny of an age, and the dreams of its people tidak akan pernah terhenti. Takdir zaman yang dimaksudkan itu mungkin dipercayai Dragon bahawa dirinya lah takdir yang akan merubah zaman itu, sebagaimana yang diceritakan Dragon kepada Ivankov dalam chapter 587. Jadi sekali lagi kita lihat angka ini, 20 tahun. Bukan sahaja siri One Piece telah berjalan selama 20 tahun, tepatnya 23 tahun, tapi Wano Arc bermula pada anniversary One Piece ke-20 tahun. Manga One Piece telah diterbitkan majalah Shonen Jump sejak 22 Julai 1997, lebih kurang 20 tahun kemudian, iaitu 2 Julai 2018, iaitu pada chapter 909. Kita diperkenalkan kepada Wano dan ironinya setelah time skip, Luffy telah berumur 19 tahun dan sekarang Luffy telah berumur 20 tahun mengikut pengiraan kalender dunia sebenar. Adakah pada umur 20 tahun ini, masyarakat Jepun menganggap seseorang itu tidak lagi dianggap remaja ataupun kanak-kanak? Angka 20 tahunlah yang menentukan seseorang itu adalah seorang lelaki atau wanita dan tidak lagi kanak-kanak. Berkenaan umurnya atau umur siri One Piece ini sendiri, satu umur yang dijangka telah diramalkan sejak sekian lamanya, iaitu dari Void Century. Kalau kita perhatikan, terdapat pada tradisi orang Jepun iaitu meraihkan mereka yang telah mencapai usia 20 tahun dengan nama sambutan Seijin Shiki atau Coming of Age Day. Seremoninya disambut pada Isnin kedua dalam Januari. Anak muda-mudi Jepun akan menggunakan pakaian suit dan kimono bagi menghadiri majlis yang diadakan seluruh negara itu. Upacara ini berasal dari Genpuku Shiki, yang mana menyambut seseorang dari usia kanak-kanak kepada usia dewasa. Bergantung kepada jantina, status sosial dan faktor-faktor yang lainnya, peserta akan memakai pakaian dan gaya rambut seorang dewasa, dan ada juga yang menukar nama kepada nama yang baru. Seijin Shiki ini dahulunya adalah upacara untuk orang kaya, namun setelah zaman berlalu, upacara ini telah menjadi adat resam terpenting seluruh masyarakat Jepun. Apa yang menariknya dalam upacara ini, terdapat kaitan dengan elemen salji. Wanita yang hadir ke upacara ini akan mengenakan scarf berupa salji. Seijin Shiki diadakan pada kemuncak salji. Yang menariknya, Oden ada ceritakan kepada Toki tentang salji yang panjang.
Jadi apa maksudnya? Maksudnya, ini bukan hanya zaman Monkey D. Luffy. Bahkan mungkin Luffy lah orang yang Joy Boy, Goldie Roger, Whitebeard, Oden dan ramai lagi yang lain yang menunggu kedatangannya. Mungkin Luffy lah yang akan menggalas impian Ancient Kingdom. Sama ada dia menyedarinya atau tidak, si Baka Sencho kita inilah yang mewarisi The Wheel berkurun-kurun lamanya. Semua pengembaraannya selama ini, ujian dan kesengsaraannya, kemenangan dan kekalahannya, suka dukanya, dan di setiap locengannya pada Oxbell adalah bukti pencapaiannya sebelum ini dan pencapaiannya yang lebih banyak lagi pada masa akan datang. Selain dari Mugiwara, kita dapat lihat generasi lanun baru yang berlayar di New World sebagaimana yang diramalkan oleh Toki dan Oden. Peperangan besar yang Roger dan Whitebeard maksudkan akan tiba dan berada di puncak. The protagonis, orang yang bakal mengisytiharkan checkmate dalam peperangan terbesar yang mendokong nama D itu, the worst generation of pirate, generasi yang teraspirasi oleh kata-kata keramat Goldie Roger dan legenda yang lain juga. Dialah Monkey D. Luffy, berlayar di lautan dan mencapai impiannya. The destiny of an age, suatu hajat yang diperturunkan sejak ancient time, akhirnya membawanya ke Wano. Sama ada Wano ini bakal menjadi peperangan terhebat sebagaimana yang dimaksudkan. Ia sudah semestinya membawa kita kepada perubahan kepada dunia One Piece ini. Kita hanya harus tunggu dan lihat. Alright, that's all I have for today. Sebab korang kan dah lama tak dengar khutbah Jumaat, so aku bagi intonasi ala-ala khutbah sikit lah dalam penyampaian teori kali ini. Agak korang semua terhibur, dapat subscribe dan menekan bell notification. Dan jangan lupa juga untuk komen kat bawah pendapat korang tentang teori ini. Sign it out for now. There is no God except Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. Assalamualaikum.